Geopark ini adalah satu gagasan baru yang bertujuan untuk membangunkan kawasan-kawasan luar bandar secara lestari. Atau dengan kata lain, Geopark adalah gagasan pembangunan wilayah lestari, terutama di kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan yang belum mengalami proses-proses kemajuan yang besar. Jadi bila kita bercakap tentang manfaat, kepentingan Geopark ini, boleh kita lihat kepada dua aspek. Pertama ialah manfaat kepada kerajaan dari segi ekonomi keseluruhannya. Kalau kita memahami bagaimana Geopark ini aktivitinya, ialah untuk bertujuan untuk mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Kami melihat pelabuhan ini dia mempunyai banyak sumber-sumber warisan tabi'i, iaitu warisan semula jadi dan warisan budaya yang banyak. Jadi sumber warisan ini kalau tidak diangkat, tidak dijual, dia akan tinggal begitu saja. Tidak boleh dimanfaatkan. So, satu cara untuk kita memajukan warisan ini ialah dengan kita mengadakan Geopark untuk kepentingan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Jadi dengan adanya Geopark, kita boleh menjual produk-produk tadi dalam bentuk geopelancongan, dan juga bila geopelancongan itu diangkat menggunakan produk tadi, menggunakan produk warisan tadi, secara tak langsung nanti servis ataupun sektor-sektor perkhidmatan ini juga akan meriah. Satu kita angkat, ini yang lain-lain akan ikut serta. So di samping itu, kalau kita lihat konsep Geopark ini ada tiga. Pertama ialah kita memelihara warisan. Warisan tadi kita pelihara melalui konsep Geopark. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan dia. Maknanya kita memanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mengangkat ekonomi, untuk mengangkat taraf kualiti penghidupan. Dan yang ketiga ialah kita menjaga warisan tadi supaya tidak hilang. So khusus untuk labuan. Jadi untuk menjayakan Geopark Labuan, semua pihak mesti terlibat, daripada masyarakat, agensi, NGO sampai pihak-pihak pengurus dan pembuat polisi. Baru kita akan dapat satu Geopark yang berjaya. Di Labuan, kalau bercakap konteks geotapak, sebenarnya kalau dalam konteks Malaysia kebangsaan, dia agak jarang kita nak dapat keunikan geotapak seperti yang ada di Labuan. Kebanyakan yang telah kami lawati dan kami buat kajian, kebanyakan geotapak ini adalah yang terbaik. Kalau dalam konteks kebangsaan, contoh-contoh yang terbaik, di mana di sana juga kita nampak batuan-batuan yang di mana adanya minyak keluar. Sebab Labuan ini dia paling hampir dengan industri petroleum dan kebanyakan lapangan minyak di laut. Tapi di Labuan kita boleh lihat bagaimana batuan yang mengandung minyak itu di darat, di Pulau Labuan itu sendiri. Itu satu hal yang susah kita nak tengok tempat lain. Kemudian bila kita bercakap dalam konteks global, Labuan juga mempunyai kepentingan global sebenarnya dari segi geologinya. Sebab dia adalah sebahagian daripada bukti-bukti geologi ini adalah sebahagian daripada proses dan evolusi geologi yang berlaku semenjak 45 juta tahun sampai hari ini. Dan proses evolusi ini melibatkan evolusi bukan sahaja Labuan, tapi evolusi Kepulauan Borneo itu sendiri. Sebahagian daripada bukti evolusi geologi yang membentuk Pulau Borneo itu boleh dilihat di Labuan. Proses geologi itu ada kepentingan sebab bagaimana dia berkait dengan pembukaan Laut Cina Selatan, berkait dengan proses yang mengangkat juga Sabah menjadi daratan. Asalnya Labuan itu di dasar laut yang dalam, sangat dalam. Mungkin 4,000 meter di bawah laut. Kemudian terangkat apabila berlaku evolusi geologi. Apabila Laut Cina Selatan itu terbuka dan bahagian Sabah Barat terangkat, so Labuan juga terangkat sehingga sekarang. So anggaplah setiap geotapak itu sebagai satu lombong. Kalau dulu bila bercakap berkaitan dengan batu, kita lombong batu, ambil, keluar dan jual. Yang memusnahkan batu itu sendiri. So, anggaplah tapak itu sebagai lombong juga. Kita tak keluarkan, tapi kita lombong ilmu dia. Kita lombong maklumat dia untuk kita jual kepada pelancong. So, ini juga, Geopark juga adalah satu daripada proses untuk menyedarkan masyarakat melalui cerita-cerita geologi tadi. So, dengan ini kita boleh memperkukuhkan tahap kesedaran awam, boleh meningkatkan pengetahuan umum kepada masyarakat. Jadi dengan Geopark, masyarakat lebih berpengetahuan, lebih mempunyai kecintaan. Bahkan masyarakat Labuan akan merasa bangga mereka mempunyai warisan-warisan ini.
Saya Muhammad Nazliho. Saya sudah tinggal di Labuan selama lebih kurang 6 tahun dan saya bertugas di Museum Labuan. Sebab walaupun Labuan ini kecil sahaja tapi kita mempunyai 16 geotapak yang menarik. Umpamanya macam yang kita lawat tadi itu di geotapak Enapan Laut Dalam di Kampung Bebulu Darat. Itu geotapak yang sudah berusia 40 juta tahun. Selain daripada itu, kita juga ada batu penakung minyak yang terletak di Kampung Ganggarak, Labuan, di mana batu penakung minyak ini kita nampak di daratan ya. Kita sangat beruntung, bertuah di Labuan ini. Sebab kalau dia tidak berada di darat, dia sepatutnya berada di tengah lautan, di tempat orang mencari gali minyak itu. Tetapi kita nampak di darat, kita boleh melawat, kita boleh sentuh, kita boleh lihat, kita boleh ajak kawan-kawan sambil-sambil hiking. Dan itu sudah berusia di antara 15 hingga ke 5 juta tahun yang lampau. Selain daripada itu juga kita ada terowong bekas lombong arang batu. Yang ini ya, ini sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Di mana ia dibina pada zaman perlombongan, pada zaman British, dan yang menariknya kita boleh masuk mengalami di dalam terowong ini. Panjangnya lebih kurang 15 meter, sudut kecerunannya lebih kurang 30 ke 40 darjah sahaja, dan ramai orang yang melintas di sini ya, sebab ini adalah hiking trail di kawasan Tanjung Kubung ini. Amat menarik lah bagi saya, tempat kita mempelajari sejarah, menghargai sejarah. Saya menyerulah kepada warga Labuan ya, rakyat Malaysia terutamanya warga Labuan, supaya kita bertanggung jawab di tapak-tapak seperti ini ya, sama ada di tapak hiking ataupun di geotapak. Kalau kita pergi hiking di Labuan ada banyak tempat hiking, bermacam-macam tempat hiking. Tanggung jawab kita menjaga tempat hiking kita, tempat riadah kita, warisan sejarah yang ada di sini untuk kepentingan bukan saja generasi yang ada sekarang, tapi untuk akan datang. Itu adalah aset kita yang penting, aset kita yang istimewa. Jadi sama-samalah kita membina kesedaran, bermula dari diri kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, organisasi kita, dan masyarakat kita. Tanjungnya bersambung-sambung sungai.
Kediakuan ni memang boleh dikatakan jati Brunei, berbangsa Brunei dan anak berdarah Brunei. Kampungan ni boleh dikatakan dulu namanya Ulu. Ulu sebelumnya terbentuk nama Patau-Patau. Jadi kan di sini memilih duduk di Kampung Aing ni. Kalau ikut cerita dulu-dulu punya Datuk Nini, memang sumber pencarian itu kebanyakan memang di atas aing lagi mudah berbanding di darat. Tapi yang ada penghuninya sebelum nama itu diwetika Patau-Patau dalam 1780-an lah. Tahun 1780-an sudah ada yang memang penghuni lah. Lagipun di sini dulunya belum berapa tetap, ada dari ke Brunei, dari ke Menumbuk, dulu masa perang kedua apa tu kan, beralih-alih lah. Ada yang berpindah ke sana aman, baru balik lagi kemari aman, baru balik kemari kalau macam lakat lagi Uruhara, berbalik lagi arah lain Menumbuk, kesinggahan itulah. Daripada cerita dari awal, adanya wujudnya Brunei itu, kan dulu di sini untuk penyinggahan segala mana-mana anulah. Apa namanya ni, kata ni Melagawan ni, untuk berbisnes bah. Persinggahan di sini. Jadi ini pun sebagai pulau, jadi mana-mana pun macam dari Brunei, Menumbuk, persinggahan sini yang kira hampir dan senang dijaga lah. Senang jaga macam Bakayu pun boleh. Sumber pencarian itu kebanyakan memang di atas aing lagi mudah berbanding di darat. Dia ingat ni untuk seperti memukat, membintur, atau memang menyiut. Kalau dulu pukat belum ada, siut saja. Kami melagau siut. Kalau makanan Brunei ni, kalau dikira macam sesagua tu, ialah satu daripada Brunei pun mengamal tu. Biasanya barang itu kalau akan dimakan, itu dah. Yang ngam sesagua tu pisang, ubi kayu, sama sukun. Biasanya kami makan barang itu tem-tem ramai-ramai, santai-santai lepak lah. Macam perusahaan, kalau terutama kalau musim sekarang, contohnya hari Minggu lah. Tem-tem orang dah bekerja, melagau kawan-kawan bah, bedang. Cuma tu juga ambuyat. Ambuyat pun sama juga. Pasal kebanyakan makanan Brunei memang untuk bawa urung-urung makan. Yang dua jenis ini memang untuk makanan tradisi untuk berabur-abur punya makan lah. Okey, di sini kan kadang-kadang kalau di lot dilagau takat ataupun kubu tiruan. Jadi di sini kan sungai, lagipun tempat ini tidak pandai ketururan. Jadi berabah lah, rabah tu untuk lauk tu singgah, untuk lauk tu apanya orang santai di sana lah. Jadi secara anda langsung bolehlah diambur. Diambur kalau lihat aing ngatungam apa, pom-pom, dapat jauh-jauh. Kalau dari dulu kayu-kayunya kan, memang kami membuat di sini bergotong royong, boleh katakan gotong royong lah. Adik-adik berpupu-pupu, tidak berkontrakkan. Memang sendiri macam kan membuat rumah, lagau ke sebuah rumah dengan memberitahu lah, besok aku beramu kan mengambil kayu bakau, kulit papa, atau tiang yang dulu dipakai lah sebelum adanya bulian, sebelum ada nibung. Sekarang ini sudah berubah, bulian apa semua kan. Harapan saya harapanku sebagai ketua kampung, kalau boleh Patau-Patau ini jadi tumpuan pelancong, dan setiap pelancong akan datang jangan tinggal untuk singgah di Patau-Patau. Patau-Patau tetap di hati kamu. Setiap kali kamu datang Patau-Patau, layan. Saya Mimi Duasa Selba Kumar, keturunan Kadazan Dusun. Saya menetap di Kampung Bukit Kuda, Labuan. Dan di kebun ini saya mengusahakan minyak kelapa darah. Dan kebun ini saya panggil Virgin Coconut Oil Palm Labuan, ataupun singkatnya BCO Farm Labuan.
aktiviti yang utama yang saya laksanakan dan usahakan di sini ialah memproses minyak kelapa darah, juga produk hiliran daripada kelapa. Saya menggunakan bahan mentah kelapa tua. Saya membeli bahan mentah itu daripada kebun-kebun orang kampung. Saya mengambil beberapa orang pekerja di kalangan komuniti di pulau ini, di Labuan, dan kebanyakannya mereka wanita pada pertamanya dan ibu tunggal. Di samping saya mengajar mereka macam mana memproses minyak kelapa darah, saya juga mengajar mereka macam mana memproses produk-produk hiliran daripada kelapa. Selain daripada minyak kelapa darah itu sendiri, bahan-bahan yang lain, produk-produk yang lain seperti produk makanan, iaitu coconut flour ataupun tepung kelapa, kerisik kelapa, biskut kelapa, ataupun cookies, saya panggil itu BCO cookies dan juga BCO Florenstein cookies. Saya juga membuat sabun ya daripada minyak kelapa darah, dan juga produk multi-purpose cream ataupun lotion pelbagai guna. Kampung Bukit Kuda telah diiktiraf sebagai homestay ASEAN Standard. Tempat saya juga telah diiktiraf sebagai agrotourism. Persatuan Homestay Kampung Bukit Kuda sentiasa melibatkan produk saya sebagai package kunjungan daripada pelancong-pelancong. Saya mengalu-alukan sudi melawat ke BCO Palm Labuan di kebun saya di Kampung Bukit Kuda. Alhamdulillah, kita amat bertuah sebagai warga Labuan kerana wilayah Persekutuan Labuan telah terpilih untuk dinilai sebagai salah satu geopark kebangsaan, yang mana kita melihat bahawa di Labuan ini terdapat 16 geotapak di wilayah Persekutuan Labuan ini yang berusia 40 juta tahun hingga ke 7 juta tahun yang bertaraf global. Jadi kita amat bertuah di Labuan ini, yang ini akan dijadikan sebagai satu produk pelancongan yang diharap dapat menarik lagi pelancong-pelancong dari luar untuk datang ke Labuan. Dan saya berharap dengan adanya produk-produk pelancongan yang baru ini akan dapat meningkatkan ekonomi, khususnya ekonomi pelancongan tempatan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih saya kepada Jabatan Mineral dan Geosains Kebangsaan, Jabatan Perikanan Labuan, Pejabat Tanah dan Galian Labuan, Perbadanan Labuan dan semua jabatan-jabatan yang terlibat dalam menjayakan dan menjadi jawatankuasa penilai geopark kebangsaan, dan berharap panel-panel penilai untuk geopark wilayah Persekutuan Labuan ini dapat membantu wilayah Persekutuan Labuan dalam menaikkan lagi imej Labuan sebagai pulau pelancongan, bukan setakat di peringkat serantau saja, malah di peringkat antarabangsa. Dan juga saya juga mengharapkan supaya geopark ini akan menjadi satu tarikan pelancongan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa setaraf dengan geopark-geopark di negeri-negeri Malaysia yang lain. Bah, mun kau kan melihat geopark di Labuan ni, baitah ke Labuan.